Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Kamu perasan atau tidak? Dalam politik Malaysia ini yang paling menarik bukan sekadar siapa lawan siapa, tetapi siapa yang cuba potong queue senyap-senyap. Baru-baru ini kecoh dalam Perikatan Nasional apabila Bersatu mengumumkan sebulat suara mereka ingin angkat Presiden mereka Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri ke-11. Wah, bunyi macam confirm kan? Tetapi tiba-tiba datang pula teguran pedas daripada Sanusi Nor, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS sendiri, yang berkata, Bersatu jangan gairah seorang diri. Tajam, memang tajam. Sindiran direct ke muka Bersatu. Siap warning lagi, jangan membuat keputusan besar macam calon Perdana Menteri tanpa konsensus rakan komponen dalam Perikatan Nasional. Sanusi tidak bermain-main. Beliau mengingatkan lagi bukan setakat calon Perdana Menteri, tetapi hal percaturan kerusi di Sabah pun termasuk siapa calon Ketua Menteri tidak boleh dibuat solo. Kamu bayangkan, baru sahaja selesai Perhimpunan Agung Bersatu, tiba-tiba ada suara keras dari PAS suruh mereka berhenti dulu, tekan break dulu. Nampakkah betapa ada retakannya di dalam gabungan ini? Cerita ini makin panas apabila kita throwback kembali ke November tahun lepas. Adakah kamu masih ingat? Masa itu Mursyidul Ampas Hashim Jassin pernah menafikan bahwa Muhyiddin sudah sah menjadi calon rasmi Perikatan Nasional untuk PRU ke-16. Hashim siap menekan lagi, PAS yang patut memimpin Perikatan Nasional dan bukan Bersatu. Tetapi dalam masa yang sama ada juga pemimpin Bersatu dan gerakan yang terus menyokong Muhyiddin. Jadi jelaslah memang ada percanggahan di dalam gabungan itu. Kalau kita mau tambah panas lagi, pada 29 Julai yang lepas, Hashim pun cakap PN hanya akan menentukan calon Perdana Menteri selepas mereka berjaya mengambil alih Putrajaya. Maksudnya jangan dulu gairah awal-awal. Tetapi sekarang ini Bersatu sudah membuat pengumuman seolah-olah tidak tunggu green light dari semua parti-parti yang lain. Kan macam pelik tuh. Bila isu ini meletup, Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali berkata yang pengumuman itu memang keputusan rasmi Perhimpunan Agung Parti mereka. Jadi memang sah Bersatu sendiri setuju Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri. Tetapi persoalannya, adakah itu juga keputusan rasmi Perikatan Nasional secara menyeluruh? Nah, disinilah Dr. Afif Bahardin, Ketua Penerangan Bersatu, masuk line. Beliau berkata, penamaan Muhyiddin itu bukan keputusan Perikatan Nasional, tetapi hak Bersatu sebagai parti demokratik untuk mencadangkan calon. Beliau mengakui memang kena berbincang dan mencapai konsensus dengan semua rekan komponen termasuk PAS, gerakan dan juga parti-parti lain di dalam Perikatan Nasional. Nah, nampakkah ada dua naratif di sini? Satu naratif dari Bersatu yang cakap ini hak parti kami, cadangan biasa aja pun. Yang satu lagi naratif dari PAS berkata, oi, jangan main solo-solo. Ini adalah keputusan yang besar yang harus dibincangkan bersama-sama. Nah, bila kedua-dua pihak mengeluarkan kenyataan yang bercanggah, siapa sebenarnya yang mengetuai Perikatan Nasional ini? Tambah pedas lagi apabila kita tarik pula isu Sabah ke isu ini. Muhyiddin sendiri pernah sebut tidak akan menolak kemungkinan Ronald Kiandi, naib Presiden Bersatu, akan menjadi calon Ketua Menteri Sabah. Tetapi katanya benda itu masih lagi belum dibincangkan dan diputuskan. Sama saja patternnya. Bersatu macam mau tes market dulu baru mau bincang. Kamu orang rasa tidak pelikkah? Baiklah. Sekarang mari kita ulas lebih lanjut. Dari sudut strategi, mungkin Bersatu sengaja mahu menunjukkan yang Muhyiddin ini masih lagi relevan, masih lagi akan menjadi calon utama untuk menarik keyakinan rakyat. Lagipun, kalau ikutkan sentimen, ada desakan dari penyokong Perikatan Nasional yang mahu tahu siapa calon poster boy yang akan melawan Anwar Ibrahim nanti.
Muhyiddin pernah menjadi Perdana Menteri, jadi bagi Bersatu, dia ada track recordnya sendiri. Tetapi dari sudut PAS pula, mereka rasa lebih baik untuk tunggu masa yang tepat dan jangan terburu-buru sebab boleh jadi senjata makan tuan. Sebenarnya ini bukan kali pertama kita dengar yang PAS dan Bersatu tidak sependapat soal calon Perdana Menteri. Kamu ingat lagi kah masa awal tahun 2023, nama Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Tuan Ibrahim Tuan Man, dan juga Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar pernah disebut-sebut sebagai calon alternatif. PAS memang mau tunjuk yang mereka pun ada tokoh, bukan sekedar ikut telunjuk Bersatu. Jadi sebenarnya isu ini sudah lama simmering. Sekarang baru nampak semakin jelas. Kalau kita tengok dengan lebih jauh lagi, gaya ini sebenarnya boleh menimbulkan persepsi bahwa Perikatan Nasional bukanlah satu blok yang solid. Rakyat akan tertanya-tanya, kalau benda simpel macam calon Perdana Menteri pun tidak boleh satu suara, macam mana mau mentadbir negara kalau mereka menang PRU nanti? Lebih-lebih lagi apabila komponen macam PAS dan juga Bersatu saling mahu tunjuk siapa yang lebih kuat. Oke, sekarang mari kita masuk pula ke slot persoalan kontroversi. Saya ingin tanya kepada semua sahabat-sahabat, siapa sebenarnya yang pegang kuasa dalam Perikatan Nasional? Adakah Bersatu cuba dominasi dan paksa sekutu untuk menerima keputusan mereka? Ataupun PAS sebenarnya sengaja blok supaya ada bargaining power lebih besar dalam rundingan akan datang? Dan lebih kontroversi, adakah pengumuman awal Muhyiddin ini tidak lain tidak bukan cubaan untuk meletakkan PAS dalam keadaan serba salah? Sebab apabila nama sudah pun diumumkan, media pun sudah melapor, rakyat pun sudah dengar, PAS kalau bantah kuat-kuat, nampak macam mereka pula yang menjadi pengacau dalam Perikatan Nasional. Kamu rasa bijak atau tidak taktik sebegitu? Atau sebenarnya langkah ini boleh jadi boomerang? Kamu tahu kan apa itu boomerang? Yang akan memecahkan lagi Perikatan Nasional sebelum PRU 16. Coba kamu bayangkan, kalau Perikatan Nasional betul-betul mahu menjadi alternatif kepada kerajaan sekarang, mereka perlukan kesatuan. Tetapi kalau retak ini semakin jelas, siapa yang untung? Adakah ini akan memberi advantage kepada PHBN nanti? Atau adakah ini sebenarnya strategi yang halus, sengaja mencetuskan kontroversi supaya rakyat fokus kepada Perikatan Nasional, bukan pada kelemahan dalaman kerajaan sekarang? Satu saja yang pasti, politik Malaysia ini memang tidak pernah sunyi daripada drama. Dan drama terbaru ini jelas menunjukkan bahwa dalam Perikatan Nasional ada dua kuasa besar yang sedang main tarik tali. Pertanyaan besar, siapa akhirnya yang akan menang tarik tali ini? Nah, jadi apa pandangan sahabat-sahabat semua? Adakah Bersatu betul-betul gairah seorang diri ataupun PAS yang terlalu berhati-hati sampai nampak macam mahu sabotaj partner sendiri? Coba tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah sebab kita ingin tahu siapa sebenarnya mastermind dalam Perikatan Nasional. Dan sebelum kita habiskan ulasan ataupun konten kita pada hari ini, subscribe ke channel ini Currents VMY, tekan lonceng sebab kita akan terus bongkar drama politik Malaysia yang penuh dengan penderahan dan kontroversi seperti ini. Ingat kawan-kawan, politik Malaysia ini macam siri Netflix, tidak pernah ada ending, sentiasa ada plot twist. Baiklah, stay tune semua, sebab selepas ini kita akan gali lebih lagi siapa sebenarnya yang akan bakal menjadi poster boy Perikatan Nasional melawan Anwar nanti. Jangan kemana-mana, kita jumpa lagi di next video. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi, sekian sahaja. Terima kasih semua.